Okay, alright. So sekarang kita akan masuk kepada aplikasi pembezaan. Okay, Ustaz cerita dulu lah. Aplikasi pembezaan yang kita belajar di peringkat SPM ni, okay, aplikasi pembezaan. Okay, sebenarnya ada banyak lagi. Okay, tapi peringkat SPM ni, okay, kita akan belajar tentang 3 benda, iaitu persamaan tangent dan normal. Okay, lepas tu kita akan belajar tentang masalah maksimum minimum, masalah max min. Okay, dan yang terakhir adalah kadar perubahan ataupun perubahan. Okay, maksimum minimum ni pula ada dua benda. Maksimum minimum ni berkait dengan titik pusingan. Macam kita pernah belajar dalam tajuk fungsi kuadratik. Ingat tak fungsi kuadratik, titik pusingan? Tapi dalam pembezaan ni bukan hanya boleh menyelesaikan titik pusingan untuk fungsi kuadratik, tapi yang lain-lain pun boleh. Kalau sebelum ni awak belajar titik pusingan dalam tajuk fungsi kuadratik, awak guna kaedah penyempurnaan kuasa 2, betul? So kaedah penyempurnaan kuasa 2 hanya boleh digunakan dalam masalah kuadratik sahaja. Okay, nanti awak tengok masalah banyak fungsi-fungsi lain, contohnya cubic ataupun salingan, kan? Salingan. Okay, so yang ni pun kita boleh guna untuk mencari titik pusingan ni, kita boleh guna pembezaan. Okay, alright. Dan yang kedua ialah masalah tentang luas atau isi padu, ataupun apa sahaja berkenaan dengan ruang yang maksimum atau minimum. Okay, ni yang kita akan belajar nanti. Alright. Okay, perubahan pula ada 3 benda, iaitu kadar perubahan terhadap masa. Nanti kita akan cerita detail. Okay, kadar perubahan terhadap masa. Kedua adalah perubahan kecil. Yang terakhir adalah penghampiran. Ingat tak kita cakap pasal approximate tangent tu kan? Nanti kita akan belajar in detail berkenaan dengan situasi-situasi yang sebenar, situasi keadaan-keadaan kehidupan kita yang sebenar. Right? Okay, sekarang ni Ustaz nak masuk kepada persamaan tangent dan normal dulu. Persamaan tangent dan normal. Okay, sebelum tu, ni contoh. Okay, sebelum tu, apa itu tangent? Kita dah cerita itu kan, masa mula-mula masa mula-mula kita masuk topik pembezaan ni, kita cerita mana datangnya pembezaan ni, betul tak? Mana datangnya teori pembezaan? Daripada teori kecerunan tangent. So mestilah salah satu penggunaan dia untuk cari kecerunan tangent. Confirm. Okay, so in detail kita akan belajar ialah macam mana nak cari persamaan yang melibatkan garis lurus tangent ni. Kalau tangent ni melalui sesuatu lengkung, so macam mana persamaan tangent tu terbentuk? So kita tahu tangent ni garis lurus, betul tak? Tangent ni garis lurus. So garis lurus ialah y mx tambah c, betul tak? Okay, awak ingat tak macam mana nak cari persamaan garis lurus masa awak belajar geometri koordinat? Ni formula dia, betul tak? So yang ni kita akan guna. Okay, cuma awak tengok ni, kalau kita ada koordinat contoh 1, 3, kita guna lain lah 1, 2. Awak dah tahu kecerunan dia, contoh lah, awak dah tahu kecerunan garis ni. Awak buat apa? Awak masuk je lah, betul tak? Y tolak 2, kecerunan, katalah kecerunan dia tu 3, 3x tolak 1, macam tu je. So jadi apa? Y sama dengan 3x tolak 3 tambah 2, y sama dengan 3x tolak 1. Nampak tak? So ni yang awak belajar dalam geometri koordinat. Kalau awak tahu kecerunan suatu garis tu, awak tahu koordinat dia, awak just masuk je dalam formula ni, betul? So benda ni yang kita akan guna ni. Y tolak y 1 sama dengan mx tolak 1. So benda ni bukanlah satu benda yang baru bagi awak. Cuma sekarang ni adalah persamaan tangent, ni adalah garis tangent.
So bila garis tangent, ini adalah kecerunan apa? Kecerunan tangent. So macam mana nak cari kecerunan tangent? Ini cerita dia sekarang. Okey, soalan dia sekarang, macam mana nak cari kecerunan tangent? Macam mana kita nak cari kecerunan garis tangent tu? Okey, soalan tak akan bagilah satu titik yang satu lagi tu. Okey, kalau ada titik satu lagi tak ada masalah lah, awak terus masuk dalam formula kecerunan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Betul? Masalah dia sekarang tak ada. So macam mana kita nak cari kecerunan tangent sekarang ni mula-mula? Kecerunan tangent. Okey, so ingat macam ni. Hubung kait di antara dua benda berkenaan pembezaan dan pengamiran. Nanti kita akan cerita lagi berkenaan dengan hubung kait ni dalam topik pengamiran pula. Topik selepas ni topik pengamiran. Okey, very related, sangat related kedua ni. Malah pembezaan adalah songsangan pada pengamiran, pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Okey, ustaz nak bagi tahulah hubung kait dia macam ni. Okey, ustaz nak cerita. Dia ada dua benda, dy per dx. Okey, dengan dy dx ni kita panggil dia sebagai suatu fungsi. Ustaz tulis dulu lah, fungsi kecerunan. Dy dx ni kita panggil dia sebagai fungsi kecerunan. Dia ada satu lagi benda adalah y. Y ni adalah persamaan lengkung. Okey, cuba tengok dalam rajah ni. Lengkung ni ada diberi persamaan. Ini kita panggil apa? Persamaan lengkung. Kalau dia tu kuadratik, persamaan kuadratik lah. Kalau dia tu kubik, persamaan kubik lah, dan sebagainya. Faham? Okey. So ni adalah persamaan lengkung. Persamaan untuk lengkung tu, kuadratik tu, kita panggil persamaan lengkung. Okey, sekarang ni ustaz nak bagi tahu hubung kait dia. Fungsi kecerunan ni apa? Fungsi kecerunan ni, contohlah ustaz bagi. Fungsi kecerunan adalah 3x tolak 1. Okey. Fungsi kecerunan ni sebenarnya adalah one step closer for us to find the gradient. Maksudnya kita nak mencari kecerunan tangent. Ni sebelum kita nak cari kecerunan tangent ni, M tangent ni, kita ada benda ni dulu. Kita panggil sebagai fungsi kecerunan. So fungsi kecerunan ni dia ibarat macam fungsi untuk mencari kecerunan. Fungsi untuk mencari kecerunan. Maksudnya kecerunan dalam bentuk fungsi. Macam tu. Okey. So senang je kalau kita nak cari kecerunan tangent, kita kena tahu nilai x ni berapa. Nilai x ni yang mana? Nilai x dalam lengkung atau dalam lengkung, dalam garis lurus yang dilalui oleh garis lurus. Okey. So kita masuk contohlah 1, 3 kali 1 tolak 1. So kecerunan tangent akan jadi 2. Faham tak? Faham tak? Maksudnya kecerunan tangent ni apa? Kecerunan tangent ni adalah fungsi untuk kita masukkan nilai x dia untuk dapatkan kecerunan. Maksudnya fungsi sebelum kita dapatkan kecerunan. Okey. Ni lah fungsi kecerunan. Okey. So sekarang ni fungsi kecerunan ni apa kaitan dia dengan persamaan lengkung ni? Okey, ustaz tunjuk Sekarang ni awak ada persamaan lengkung Awak dah ada belum fungsi kecerunan? Tak ada. Dy per dx ni belum ada dalam soalan. So apa kita nak buat? Persamaan lengkung ni kita kena bezakan persamaan lengkung. Kita akan dapat fungsi kecerunan. So hubungan dia adalah terbalik. Kalau kita ada persamaan lengkung, kita nak cari fungsi kecerunan, kita bezakan. Kalau kita nak cari persamaan lengkung, kita ada fungsi kecerunan, kita kamelkan. For your information, pembezaan dan pengamilan ni dua topik yang berlainan, tapi soalan dia boleh bersangkut paut. Ada soalan pembezaan yang ada guna pengamilan, ada soalan pengamilan yang guna pembezaan. Okey. So ingat ni hubung kait dia. Okey. So yang kamel ni ustaz tak ajar lah, hari ni tak masuk lagi. Okey. Yang sekarang ni yang kita nak fokus adalah sebelum kita dapat kecerunan tangent, kita kena ada fungsi kecerunan. Macam mana nak dapatkan fungsi kecerunan? Kalau kita ada persamaan lengkung, kita bezakan. So step pertama sekarang ni, okey, step 1 nak cari persamaan tangent ialah kita kena cari fungsi kecerunan. So macam mana nak cari fungsi kecerunan?
bezakan persamaan lengkung. Okey. Nanti ustaz lukis dia punya cycle yang lebih senang nak tengok lah. Okey, so mula-mula kita ada apa? Persamaan lengkung ni kita cari fungsi kecerunan dulu. So daripada y, kalau kita kamel dia jadi dy per x, betul? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2x tambah 2. Betul? 2x tambah 2 pembezaan dia. Okey. So what is this? Inilah fungsi kecerunan. Okey. Okey, ustaz tunjuk last kali ni kita nak apa? Kita nak bentuk y mx tambah c ni, betul tak? Kan? Kita nak persamaan garis lurus y mx tambah c. Okey. So, sekarang step kedua, kita dah ada fungsi kecerunan, cari kecerunan tangen. Cari kecerunan tangen. Macam mana? Kecerunan tangen senang saja. Kita masukkan nilai x bagi koordinat. Masukkan koordinat x. Masukkan nilai x atau koordinat x. Masuk kan? 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 tambah 2. Jadi berapa? Jadi 4. So what is this? Kecerunan tangen. Okay. So ini apa? Kecerunan tangen. Sekarang kita dah ada kecerunan tangen. Ibaratnya macam kita dah ada garis lurus dengan titik 1,3. Kita pun dah tahu kecerunan dia ialah 4. So what's next? Persamaan garis lurus. Masuklah dalam formula y tolak y1 mx tolak x1. Formula geometri koordinat. Formula geometri koordinat. Kita masukkan ke dalam kecerunan tangen dan dua koordinat ni ke dalam formula y tolak y1, y tolak 3, kecerunan tangen 4, x tolak 1. Okey. So dia jadi apa? Y sama dengan 4x tolak 4 tambah 3, y sama dengan 4x tolak 1. So ni apa? Persamaan tangen. Okey. Boleh? 1, 2, 3. Cari fungsi kecerunan, lepas tu kecerunan tangen, lepas tu masukkan koordinat x, dapat kecerunan tangen, kita masukkan dalam formula y tolak y1 sama dengan m kurungan x tolak x1. Okey, ni step. Ustaz buat step yang lebih mudah dalam bentuk cycle macam ni. Kita berada di mana mula-mula? Mula-mula kita berada di persamaan lengkung. Okey. Ni khusus untuk topik persamaan tangen saja. Okey, persamaan tangen dan normal lah. Nanti kita masuk normal sekejap lagi. Okey. Persamaan lengkung, step pertama adalah kita kena cari dulu fungsi kecerunan. So kita kena buat apa? Bezakan persamaan lengkung. Buat pembezaan persamaan lengkung, dapat fungsi kecerunan. Lepas tu next kita kena cari daripada fungsi kecerunan, nak cari kecerunan tangen, m tangen. Apa step dia? Masukkan koordinat x. Next kita nak cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. So kita kena buat apa? Kita kena buat y tolak y1 m x tolak x1, ataupun persamaan tangen lah. Okay. Kita buat satu lagi contoh dengan cepat lah. Okay. Contohnya okay. Katalah y, okay, garis lurus tu melalui lengkung y sama dengan x kuasa 3 tolak 2x. Okay. Lepas tu dia melalui titik katalah 1, 5. 1, 5. Okey, kita buat step pertama. Apa? Mula-mula daripada persamaan lengkung, kita ada persamaan lengkung. Sekarang ni apa kita buat sekarang? Kita bezakan dia, dy per dx. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 2.
Okay, alright. So next, kita dah dapat fungsi kecerunan. Kita nak cari apa? Kita nak cari kecerunan tangent. So kecerunan tangent tu adalah 3, masukkan nilai 1 tolak 2. 3 tolak 2, jadi kecerunan tangent adalah 1. Okay, alright. So dah dapat kecerunan tangent. Sekarang nak cari persamaan tangent macam mana? Masukkan y tolak 5. X, kecerunan tangent dia 1, x tolak 1. So y sama dengan x tolak 1 tambah 5. Y sama dengan x tambah 4. Okay, itu adalah persamaan tangent.